Baiklah, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya ucapkan kepada semua panel-panel yang ada di sini di dalam showcase KPHB OPD KPHB bagi semester 1 sesi Ogos hingga Disember bagi tahun 2023 hingga tahun 2024. Itu pada peringkat IPGM pada pagi ini ataupun petang ini. Jadi saya ialah Johannes Marcel Anak Peter, seorang pelajar dari IPG Campus Tun Abdul Razak, mengambil option matematik dan saya punya kumpulan ialah PISMP MT 1621 keluaran Mei 2026. Dan pensyarah penasihat saya ialah Puan Haslina binti Fadil, iaitu bagi subjek EDUP 3133 bagi subjek teknologi untuk pengajaran dan pembelajaran, dan juga Encik Abdul Rahim bin Rosli bagi subjek MPU 3132 iaitu isu semasa dan falsafah. Jadi berdirinya saya di sini hari ini bukan karena tiada kerusi, tapi bagi membentangkan untuk KPVB interdisciplinary yang telah kami jalankan bagi kedua-dua subjek yang saya nyatakan sebentar tadi pada semester lepas, iaitu semester 1 tahun 2. Iaitu dua subjek yang menjalankan KPHB interdisciplinary ini ialah MPU 3132 Falsafah dan Isu Semasa dan juga EDUP 3133 iaitu Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran. Jadi mungkin tertanya-tanya bagaimana dua subjek yang kelihatan begitu jauh satu sama lain boleh menjalankan interdisciplinary bagi mewujudkan KPHB kepada setiap siswa pendidik yang mengambil kedua-dua subjek ini kan di IPG Qatar. Jadi tanpa melengahkan masa, kita bergerak untuk merungkai dan merangkai kursus bagi kedua-dua kursus ini. Jadi kita lihat dia punya HPK bagi kedua-dua kursus ini. Jadi bagi MPU 3132, iaitu subjek falsafah dan isu semasa, terdapat banyak HPK di situ. Tapi kita ingin berfokuskan kepada HPK ataupun CLO2, iaitu hasil pembelajaran kursus 2, iaitu menilai peranan dan cabaran seni dan kaedah berfikir, etika dan perspektif falsafah Islam, dan epistemologi dan isu semasa secara konseptual dan kontemporari. Iaitu elemen silema telah ditekankan. Dan bagi kursus EDUP 3133, iaitu teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, juga sama, terdapat banyak HPK di situ, ada 4. Tapi kita berfokuskan kepada HPK yang kedua, iaitu menilai kesesuaian dan keberkesanan media pengajaran dan sumber dalam talian dengan konteks pembelajaran. Jadi di sini elemen yang telah ditekankan dalam menjalankan interdisciplinary bagi kedua-dua kursus ini ialah elemen C5, iaitu elemen menilai. Di mana kami perlu menilai kami punya kerja pada akhir pembelajaran ini nanti. Jadi kita bergerak dan melihat kepada the big idea dan EQ gabungan, iaitu essential question gabungan, soalan-soalan penting gabungan. Jadi the big idea bagi interdisciplinary KPVB bagi kedua-dua kursus ini ialah guru berkompetensi teras pendidikan futuristik. Iaitu pendidikan futuristik satu benda yang amat signifikan dan harus dikuasai oleh setiap guru yang berada di IPG pada ketika ini. Jika anda setuju dengan saya, kerana pada masa hadapan, mungkin 10 ataupun 20 tahun akan datang, kita percaya bahawa akan berlaku satu revolusi, satu evolusi, satu transformasi dalam sistem pendidikan kita, di mana pendidikan bukan hanya di atas kertas, menggunakan pensel, dan guru bukan sahaja memegang marker dan papan putih di kelas pada 10-20 tahun akan datang, di mana semua orang akan terdedah dengan pembangunan teknologi, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi termasuk di dalam kelas. Bahkan pada hari ini juga kita dapat melihat penggunaan teknologi begitu meluas dalam sistem pendidikan. Bahkan pada masa sekarang, video pembentangan ini direkodkan menggunakan teknologi dan kita tidak perlu lagi berjumpa secara bersemuka seperti yang kita lakukan 10-20 tahun yang lepas. Jadi kita percaya bahawa pendidikan futuristik merupakan tonggak, merupakan satu elemen yang penting yang harus dikuasai oleh guru-guru pada masa kini. Dan ini yang ingin dikecapi menerusi KPVB interdisciplinary bagi kedua-dua kursus yang dijalankan ini. Jadi EQ gabungan, iaitu essential question gabungan, sebanyak 3, iaitu pertama, sejauh manakah falsafah dapat meningkatkan pendidikan berkualiti berasaskan Jerry's bercirikan futuristik. Yang kedua, bagaimanakah falsafah digunakan untuk menilai dan membentuk kaedah berfikir
dalam konteks JERIS dan memacu pendidikan futuristik, dan sejauh manakah falsafah dapat diadaptasi dalam pembelajaran PAK 21 berasaskan penggunaan digital tools yang bersifat futuristik dengan efektif. Jadi di sini kita dapat melihat dua benda yang asyik berulang-ulang, iaitu satu, JERIS, dua, futuristik. Baik, dalam kita meniti kita punya perkembangan modernisasi, kita ingin menjadi guru yang berpendidikan futuristik tadi kan, jangan kita lupa kepada JERIS juga. Kerana JERIS ini adalah satu benda yang sudah ditekankan, yang sudah di-highlightkan bahkan di dalam falsafah pendidikan kebangsaan, di mana kita ingin melahirkan student yang harmoni dan seimbang dari segenap aspek JERIS itu. Jadi, kami telah menjalankan model pembelajaran bermakna, iaitu spesifiknya dalam tugasan 2 bagi kedua-dua kursus MPU 3132 dan EDUP 3133 dalam KPPB pada kali ini. Jadi, kami telah menggunakan model pembelajaran bermakna 2, iaitu seperti katakan tadi, kami berpusatkan kepada tugasan 2, di mana kami telah menekankan ke dalam model pembelajaran murid, model reka bentuk pembelajaran, model kompetensi global 6C, model 3E dan model 3R, yang saya akan terangkan selepas ini. Jadi, tugasan 2 ini, saya akan membentangkan sebentar nanti apa yang kami buat di dalam tugasan 2 ni sampai kami boleh menjalankan KPPB, sampai pembelajaran itu bermakna kepada kami semua. Jadi, beberapa model-model yang telah dijalankan, yang kami alami sepanjang kami menjalankan tugasan 2 ini ialah model pembelajaran murid, iaitu dari aspek metakognitif, di mana kami bertanggungjawab atas pembelajaran dan memahami proses pembelajaran, di mana kami tidaklah sekadar membuta sahaja membuat assignment. Kami faham apa yang kami buat, kami tahu kegunaan daripada masa hadapan. Autonomi, kami bebas untuk belajar sendiri, kami bebas untuk memilih alat dan cara sendiri dalam menyampaikan kami punya idea dalam kami punya tugasan itu. Dan feedback, kami telah menerima feedback baik daripada pensyarah dan juga pengguna-pengguna bahan kami, ya. Dalam tugasan kami dikehendaki untuk menghasilkan satu bahan multimedia interaktif, dan kami telah uji itu kepada rakan-rakan baik di IPJ sendiri dan juga IPJ lain, dan kami telah meminta mereka untuk menilai supaya kami tahu di mana kurang, di mana lebih dalam kami punya penyampaian dan penciptaan itu tadi. Kemudian kami juga menggunakan model reka bentuk pembelajaran, iaitu rakan pembelajaran. Ini termasuklah rakan-rakan, pensyarah sebagai penggerak dan pendorong pembelajaran. Dan kami telah bekerjasama sesama sendiri dalam pelbagai mod untuk kami menimba ilmu dan menyelesaikan tugasan 2 ini. Model kompetensi 6C juga tidak dilupakan, di mana C yang pertama, creativity, di mana kami telah memanfaatkan digital, sebab EDUP 3133 kan, teknologi dalam pengajaran pembelajaran. Kami menghasilkan satu bahan digital untuk digunakan untuk menyampaikan ilmu kepada orang-orang. Kami telah memanfaatkan digital, dan kami juga telah membuat pelaksanaan idea dan penyelesaian bahan, di mana kami telah menerjemahkan idea kami kepada bahan yang berguna. Gitu. Jadi kami juga telah berkolaborasi sesama sendiri, di mana kami telah diuji dari kemahiran interpersonal, ialah apabila kita ingin berkolaborasi dengan orang, kita perlu keluar dari petak kita sendiri kan, kita perlu approach orang lain dan kita tanya pendapat supaya kita boleh bekerjasama dengan orang lain. Dan ini merangkumi kemahiran sosial, emosi dan juga silang budaya. Komunikasi, kami juga telah menghasilkan satu bahan multimedia interaktif yang diberikan untuk audiens khusus, iaitu student IPG, kerana konten di dalam kami punya bahan multimedia interaktif itu ialah MPU 3132, which is falsafah dalam falsafah dan isu semasa. Jadi dalam subjek EDUP 3133, kami membuat satu bahan multimedia interaktif, dan isi kandungan untuk bahan ini ialah MPU 3132, iaitu falsafah dan isu semasa. Dan kami telah menggunakan pelbagai mod komunikasi untuk kami menyampaikan message kami kepada audiens yang kami tujukan itu. Dia boleh baik di gambar, video, teks maupun secara lisan begini. Critical thinking, kami juga telah membuat perkaitan dan kami telah
membuat pembinaan ilmu yang bermakna sehingga kami boleh menyelesaikan tugasan ini. Karakter, kami telah belajar cara belajar, lebih-lebih lagi cara menggunakan teknologi dalam pembelajaran, dan kami bertanggung jawab dan berintegriti terhadap bahan yang kami telah ciptakan. Mana kami pastikan setiap maklumat yang kami sampaikan itu adalah sahih, betul, dan bukan sembang kari semata-mata. Dan citizenship, iaitu kami mempunyai perspektif global dan kami ingin menyumbang. Kami sebagai warga global bertekad untuk menyumbang kami punya hasil idea kepada seluruh dunia yang boleh gunakan bahan-bahan kami. Kemudian model 3E iaitu engage, di mana teknologi membantu pelajar untuk fokus pada matlamat dan tugasan yang diberikan, dan ini merangkumi kepada 3 aspek yang seterusnya iaitu fokus, aktif, dan motivate. Jadi bahan yang kami hasilkan ini membantu pelajar untuk fokus terhadap konten itu, membuat pembelajarannya aktif, dan ianya memotivasikan pelajar untuk belajar tentang konten tersebut. Dan enhance, pelajar boleh memperoleh maklumat di luar buku teks dengan menggunakan bahan multimedia itu tadi. Dan extend, di mana student boleh belajar di luar kelas dalam kehidupan seharian dan menjadikan pembelajaran itu sebagai satu proses yang berterusan. Seterusnya juga tidak dilupakan bagi model 3R yang telah kami aplikasikan juga di dalam tugasan kedua ini, yaitu rigor, relevance, dan relationship, di mana kami memperoleh pengetahuan secara direct dalam disiplin itu, disiplin IDUP 3133 dan MPU 3132, dan kami mengaplikasikannya baik di antara disiplin, dan kami juga mempelajari cara untuk mengaplikasikan penggunaan teknologi dan bahan digital di dalam dunia sebenar, iaitu dalam situasi bukan rutin termasuk seperti di sekolah. Bukan sahaja di dalam proses PDP, namun teknologi juga boleh bermanfaat dengan sangat bagus untuk digunakan di sesi luar PDP seperti pengurusan data dan seterusnya. Kemudian kami juga melihat kepada aplikasi model pembelajaran bermakna di dalam tugasan. Jadi, ya, inilah tugasan 2 yang telah kami terima, iaitu pelajar dikehendaki untuk menghasilkan satu bahan bantu mengajar berbentuk bahan multimedia interaktif, instructional PDP. Ini bagi tugasan 2 IDUP 3133 berdasarkan analisis maklumat yang diperolehi berkaitan dengan isu-isu dalam pendidikan falsafah dan isu semasa tentang peranan dan cabaran seni dalam dunia pendigitalan, MPU 3132. Jadi mungkin panjang kan dia punya arahan tu, biar saya mudahkan. Dia ibarat macam kita mau buat satu sup, dia punya mangkok tu, IDUP 3133 ialah bahan bantu mengajar. Dia punya kuah, dia punya isi, dia punya sayur tu ialah falsafah dan falsafah dan isu semasa, iaitu MPU 3132. Dia punya mangkok dengan dia punya kuah tu, yang mendapati dunia pendidikan yang bersifat futuristik dan dibangunkan menggunakan aplikasi Canva bagi IDP 3133. Jadi ini telah kita dapat lihat ianya berkait rapat dengan citizenship dan autonomi, di mana kami bebas macam mana kami nak deliver konten falsafah dan isu semasa menggunakan Canva itu bebas. Kami boleh membuatnya sebagai permainan, ataupun kami boleh membuatnya sebagai satu eksplorasi di mana pelajar menjalankan satu eksplorasi semasa menggunakan Canva itu terpulang. Bebas kepada kami bagaimana kami untuk mendeliverkan message itu. Jadi bahan bantu mengajar yang kami hasilkan menggunakan aplikasi Canva ianya dikehendaki untuk mengintegrasi elemen-elemen teks, grafik, audio, video, animasi dan interaktif. Jadi ianya dapat dilihat dalam komunikasi, kami menggunakan pelbagai mod di situ. Menunjukkan elemen interaktif dan aplikasi prinsip Jakarta dan menghasilkan media instructional berkaitan secara langsung dengan analisis maklumat yang diperolehi dengan isu-isu dalam pendidikan falsafah dan isu semasa tentang peranan dan cabaran seni dalam dunia pendigitalan seperti saya kata tadi, relevan serta efektif dan digunakan dalam kelas pembelajaran abad ke-21 yang bersifat futuristik. Kembali kepada the big idea, iaitu pendidikan futuristik, dan dihasilkan menggunakan perisian Canva untuk kegunaan dalam talian dan luar talian, di mana extend kami menggunakan supaya bahan yang kami hasilkan ini
bukan sahaja tertakluk di dalam kelas, kami boleh gunanya di luar kelas, di dalam kehidupan seharian. Malah kami boleh kongsikan kepada semua orang. Berlaku citizenship itu kan sebagai citizen, global citizen di situ. Boleh berkongsi. Mungkin mereka boleh gunakan idea yang sama untuk menyampaikan message mereka. Tak semestinya konten dia harus dalam falsafah saja kan. Dia boleh gunakan konsep yang sama, game, tapi dia punya butiran-butiran, dia punya konten-konten itu boleh diubah ikut kesesuaian pada orang lain. Jadi tugasan kami dinilai berdasarkan kriteria-kriteria seperti ini, iaitu ciri-ciri bahan, sejauh mana kami menyepadukan elemen yang diperlukan dengan menggunakan prinsip untuk mereka bentuk dan menghasilkan media pengajaran sebagai satu package, iaitu rigor. Menilai kesesuaian dan keberkesanan media pengajaran dan sumber dalam talian dengan konteks pembelajaran, di mana kami melakukan penilaian terhadap bahan yang kami hasilkan itu. Adakah dia betul-betul berfungsi? Adakah orang yang guna itu dapat apa yang kami harapkan ataupun benda itu gagal? Bukan gagal lah, dia kurang berkesan. Jika dia kurang berkesan, kita perlu tambah baik. Tapi jika dia sudah baik, juga masih perlu tambah baik supaya dia lebih baik pada masa hadapan. Dan perkaitan bahan, sejauh mana bahan kami berkaitan dengan isu-isu dalam pendidikan falsafah dan isu semasa tentang peranan dan cabaran seni dalam dunia pendigitalan. Adakah bentuk bahan, adakah dia teratur atau mempunyai ciri-ciri interaktif, dan kecekapan global di mana sejauh mana kami kreatif, sejauh mana kami kritis kami menyelesaikan masalah menggunakan Canva dalam falsafah itu tadi, dan ia juga melibatkan perwatakan. Jadi banyak yang telah kami pelajari di sepanjang penghasilan tugasan ini. Okay. Seperti kita tahu Canva itu adalah satu perkara yang baru kan jika kita ingin comparekan dengan Microsoft PowerPoint dan juga Google Slides. Jadi mungkin Anda terfikir-fikir, why Canva? Okay. Kenapa Canva ditekan untuk menghasilkan bahan MI? Kenapa dia tak boleh jadi PowerPoint? PowerPoint lebih mudah kan, lebih banyak functionality dia, dan PowerPoint itu sudah lama digunakan. Jadi lebih ramai orang yang arif tentang PowerPoint. Kita boleh rujuk lebih ramai orang berbanding Canva, iaitu benda yang baru. Jadi reason kenapa Canva dipilih ialah pertama, ianya merupakan ketetapan di dalam MK, iaitu merupakan kursus. Namun, kami juga boleh explore menggunakan aplikasi untuk diintegrasi dalam MMI ini. Contoh, aplikasi bunyi. Mana kami meletakkan bunyi-bunyi bersesuaian. Contoh, kami ingin menghasilkan bunyi burung terbang, kami boleh integrasikan dengan bunyi burung. Kami boleh belajar benda-benda itu. Grafik dan lain-lain. Jadi, adakah pembelajaran bermakna ini hanya berlaku dalam tugasan 2? Karena tadi saya hanya memfokuskan kepada HPK 2 kan? Jawapannya tidak. Okay, jawapannya tidak. Terdapat banyak tadi HPK ada yang sampai 3, ada yang sampai 4. Pada asasnya setiap HPK itu berlaku pembelajaran bermakna. Okay. Pembelajaran bermakna telah berlaku pada kesemua HPK bagi kedua-dua kursus. Saya ambil contoh sebagai EDUP 3133. Kami telah melihat sendiri dan mengkaji kepentingan dan kelebihan teknologi jika digunakan secara efisien dalam PDP berbanding kaedah tradisional semata-mata. Contoh, jika cikgu itu menggunakan teknologi, dia boleh menjimatkan masa daripada menulis di papan putih. Jadi, di situ kita dapat lihat cikgu itu sudah jimat dari aspek pengurusan masa, keterlibatan murid. Katakan guru itu mengambil masa untuk menulis di papan putih kan. Okay. Jadi budak-budak di belakang pun boleh main sudah. Dia boleh pergi main, dia boleh pergi kacau kawan sudah. Tapi kalau semua itu sudah terpampang di dalam slide, guru boleh terus mengajar. Murid kurang masa untuk mengganggu kawan. Dan ianya juga boleh meningkatkan kecekapan mengajar guru. Karena kita sebab tahu, tugas guru ini banyak di dalam kelas. Di dalam masa 1 jam itu, guru perlu membuat pelbagai perkara untuk mendeliverkan dia punya konten pelajaran dengan berkesan kepada dia punya pelajar. Jadi penggunaan teknologi itu kita dapat lihat dia punya signifikan dalam membantu guru mencapai objektif pembelajaran. Jadi ini bukan diuji dalam tugasan 2 saja. Ianya telah diuji dalam HPK lain, termasuklah yang telah diuji dalam bentuk kuis. Ada yang diuji dalam bentuk pembentangan dan sebagainya. Jadi seterusnya saya akan mengkongsikan Google Slide OPD KPVB bagi interdisciplinary kedua-dua kursus ini. Iaitu ini merupakan dia punya pautan.
boleh tekan pada slide yang dikongsikan nanti. Jadi ini merupakan muka hadapan bagi DLO yang boleh diakses oleh semua pelajar. Jadi ini merupakan tugasan pembelajaran bermakna dua, iaitu kita ada hasrat dan kriteria kejayaan PB2. Dan ini merupakan tugasan kedua bagi MPU 3132, iaitu menilai peranan dan cabaran seni dan keadaan berfikir etika dalam falsafah Islam dan epistemologi dan isu semasa secara konseptual dan kontemporari, seperti yang saya bacakan pada awal-awal tadi. Dan ini merupakan arahan tugasan kedua bagi EDUP 3133, iaitu teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran, iaitu untuk menilai kesesuaian dan keberkesanan media pengajaran dan sumber dalam talian dengan konteks pembelajaran. Dan ini merupakan arahan aktiviti sama seperti yang di hadapan tadi bagi tugasan 2, di mana kami perlu menghasilkan satu bahan pengajaran multimedia interaktif tu. Dan ini merupakan hasil-hasil tugasan yang telah kami hasilkan bagi kedua-dua kursus ini. Jadi pertama kita lihat kepada MPU 3132, falsafah dan isu semasa. Jadi tugasan kedua kami tadi ialah kami perlu menghasilkan satu penulisan dan kami telah hasilkannya dalam bentuk naskah hard copy yang kami hantar kepada pensyarah untuk disemak. Jadi ini merupakan contoh-contoh penulisan yang telah dihasilkan di mana kami mencari cabaran dan isu semasa dalam pada konseptual dan kontemporari dari aspek falsafah Islam. Okay, terdapat banyak. Kita ada lihat isu pornografi, isu pandemik, isu penipuan kewangan dalam talian dan banyak lagi. Dan ini merupakan hasil tugasan pembelajaran bermakna, iaitu tugasan kedua bagi EDUP teknologi untuk PDP, di mana selepas kami membuat bahan multimedia pembelajaran yang interaktif, setelah kami membuat penilaian, kami minta orang ramai untuk review kami punya kerja dan akhirnya kami terjemahkannya sebagai satu penulisan juga berbentuk hard copy dihantar kepada pensyarah untuk disemak. Jadi di sini kami telah dapat lihat penulisan-penulisan yang telah dihasilkan yang memaparkan kefahaman kami terhadap teknologi dalam pendidikan, di mana kami belajar tentang Casper, elemen-elemen seperti penggunaan penyusunan teks-teks grafik-grafik dalam satu-satu slide. Dan berikut merupakan link-link bagi bahan multimedia yang telah kami hasilkan. Saya sertakan beberapa contoh seperti di sini, Mimpi Ogi dan juga soal online yang merupakan contoh-contoh permainan, tapi kontennya tentang falsafah dan isu semasa. Tapi diterjemahkan dalam bentuk permainan supaya pengguna dia ibarat bermain game, tapi dia belajar tentang falsafah dan isu semasa sepanjang dia main game tu. Jadi dia macam dia tak sedar dia belajar. Seperti orang Sarawak katakan, sik berasa dah belajar tu macam ya. Jadi ini merupakan bahan-bahan rujukan yang telah kami gunakan sepanjang menghabiskan kedua kursus ini. Contohnya seperti Google Classroom, di mana ianya berperanan sebagai platform untuk pensyarah berkongsi nota, tutorial, rujukan tambahan dan juga pembelajaran. Dan kami juga telah menggunakan bahan rujukan digital termasuk e-book, e-journal dan lain-lain dalam kami mencari konten-konten untuk dimasukkan di dalam bahan multimedia tadi itu. Internet, buku-buku dan berkaitan dan kandungan interaktif untuk mencari ilham dalam menghasilkan bahan multimedia interaktif. Kerana untuk kita menarik minat pengguna kita, kita harus tahu apa yang pengguna kita minat. Kita tidak boleh menggunakan sesuatu approach yang orang tidak minat untuk memasak orang minat kepada kita punya bahan. Contoh-contoh, pada masa sekarang anak-anak muda tidak dapat dinafikan mereka berminat tentang game, mereka berminat tentang anime, mereka berminat tentang kartun. Tapi kita tidak boleh menggunakan approach seperti kartun-kartun pada zaman 80-an 70-an untuk approach anak-anak yang lahir pada tahun 2023 ini. Dianya akan menjadi kurang berkesan. Dia menjadi kurang sambutan. Mungkin ada anak-anak yang berminat pada sama seperti 20-30 tahun, tapi bilangannya itu sedikit. Dia lebih sedikit berbanding orang yang minat
yang berada pada trend terkini. Begitulah. Jadi sebelum saya menutup kata, di sini ada sedikit mutiara kata, technology will not replace great teachers. Jadi kepada guru-guru yang hebat di luar sana, jangan takut akan teknologi, jangan takut suatu hari nanti orang katakan AI akan menggantikan guru. No, karena guru itu yang menghasilkan murid-murid, murid-murid itu yang menghasilkan AI, betul tak? But technology in the hands of great teacher can be transformational. Jadi guru-guru di luar sana gunakan teknologi sebaik mungkin untuk kita meningkatkan kecekapan mengajar kita, untuk kita menyampaikan message-message kepada anak-anak murid kita, supaya kita dapat melahirkan lebih ramai generasi-generasi yang berketerampilan dan berilmu tinggi pada masa hadapan. Jadi, sekian terima kasih, sekian pembentangan saya. Terima kasih.